Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa nufawwidu umurana ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la taj'alna min al-ghafilin. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الجماعة؟ Alhamdulillah, nahnu bi khair. يلا نحن أين نحن في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة nama lain untuk suratul Fatihah apa itu? Contohnya Ummul Quran. Ummul Quran maksudnya Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ada satu lagi As-Sab'ul Masani. Apa maksudnya? Sab'ul Masani. Ya. Satu maksudnya yang Sab'ul Masani itu satu maksudnya 7 ayat diulangi. Satu maksudnya lagi ayat-ayat ini atau surah ini terpilih untuk dibaca setiap rakaat dalam solat. Satu maksud lagi, ini menariknya. Satu maksud lagi, As-Sab'ul Masani ini dalam riwayatnya Allah Subhanahu wa taala istisnaha li hadhihi ummah. Itu riwayatnya. Istisnaha li hadhihi ummah. Istisna maksudnya musanna. Musanna istisna maksudnya pengecualian. Allah Subhanahu wa taala memilih ummah ini di kalangan semua ummah, bahwasanya ummah ini yang terkecuali, dia yang untuk surah Allah. Jadi surah Al-Fatihah ini kan nama yang paling masyhurnya atau terkenal itu Fatihatul Kitab. Fatihah, pembuka. Kalau sesuatu yang sudah macam terbuka, it's already open. Maftuh. Yang akan membuka, iftah. Kan kunci. Kunci itu dalam bahasa Arab maksudnya miftah. Jom kita nak belajar ini sedikit sebelum kita masuk. Jom, ini apa ini? Tempat Mimbar. Di mana ini? Masjid. Memang masjid. Di mana? Bahagian mana? tengah. Yang imam solat atau yang khatib yang Khatib khutbah? Itu mimbar atau mihrab? Mimbar. Itu mimbar kan? Pasti kan? Mimbar yang Mihrab. dia naik atas tu kan, ada naik tangga. Mimbar. Iya kan? Yang imam solat itu mimbar atau mihrab? Mihrab. Kalau imam khatib dia bagi khutbah? Mimbar. Mimbar kan? Lulus. Kenapa ini? Sebab ini yang kita mimbar ini kadang-kadang tempat, nama tempat itu dalam bahasa Arab ada dengan mi ini. Kadang-kadang barang atau benda, perkara yang akan memulakan sesuatu, dia akan mulakan dengan mi ini. Okay. Contohnya tempat muazzin dia akan azan kan? Tempat itu dipanggil mi'zanah. Iya, mi'zanah. Kalau azan kan azan. Orang yang baca azan itu, nuangkan azan itu muazzin. Seperti muslim, mukmin,
muadzin, mu. Kalau tempat ini atau kadang-kadang yang minarah ini mi saja. Sebenarnya dulu minarah ini dipanggil mi saja. Okey. Kenapa minarah ini dipanggil minarah? Minarah. Kan? Ya, kenapa itu dipanggil minarah? Minaret. Ya, kenapa? Minarah. Kan? Gimana? Minarah ini dipanggil minarah. Jom, kita akan tengok kepada apa? Nira. Nira apa maksudnya? Api atau cahaya. Cahaya. Sinar. Tempat yang macam lightning bagi macam sinar itu. Asalnya tempat-tempat itu bagi yang minar. Jadi mimbar asalnya sebenarnya tempat atas yang ada seorang apabila ada tempat contohnya kerusi ini juga yang sedikit atas kan ada satu langkah itu dipanggil nabara dalam bahasa nabara ambara maksud mimbar. Mihrab ini lebih kepada harb atau hib itu yani imam ini seolah-olahnya dia seorang dalam perjuangan dalam ibadah ini. Jadi itulah yang dia akan. Jadi kenapa kita cerita semua ini? Miftah ini apa maksudnya? Membuka tempat buka Kunci. Miftah. Kita nak pada ini? Boleh. Boleh. Jom. Hari ini kita di mana? Ayat Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya rasa tak ada. Sebelum Ar-Rahman Ar-Rahim ini jom kita ingat semula minggu lepas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita 1 jam kita boleh habis seminarnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jom. Jadi alamin ini apa maksudnya? semesta alam. Semesta, semua alam. Jadi satu maksudnya di sini, okey, selain daripada zat Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk selain daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksud pertama. Apa-apa yang kita akan berfikir tidak boleh membayangkan pun alamul ghaib, alamul syahadah, para malaikat, semua ini Allah Akbar. Ini alam. Ada satu maksud lagi riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katanya alamin ini maksudnya jin dan manusia. Ya, riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jin dan manusia sebab ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi penciptaan alam ini atau alam semesta ini jin dan manusia sahaja atau ibadah mereka itu ya. Atau ada matlamat Allah. Tapi kita belajar ini apa? Asalnya ini al-alamun kan? Al-alamun. Ana Rabbul Alamin. Seperti Baitul, jom kita ingat semua. Babul Bait. Babul Baiti. Kan? Ini maksudnya apa? Pintu rumah. Pintu rumah, betul. Tapi yang ayat-ayat seperti ini, pintu rumah, kereta sekolah, kereta sekolah apa itu? Sayyaratu
madrasah. Kereta. Okey, ini sangat penting ya. Ayat-ayat seperti ini, pintu rumah, kereta sekolah, semua ini yang paling penting ni kita akan mulakan dengan ini, okey, dan akhir dengan ini. Okay. Mungkin kadang-kadang ini akan lain. Mungkin ada yang baris bawah juga disebabkan ayat seperti ini, Rabbil Alamin, Lillahi Rabbil Alamin. Tapi yang ini tidak boleh diubah. Ini selalunya akan menjadi baris bawah. Okey. Tapi ini untuk satu sahaja. Satu barang, satu perkara. Sebuah. Sepotong contohnya. Al-Bait di sini. Kalau ini akan jadi jamak, ramai, okey. Jadi yang i ini kita akan ubahkan kepada yang kita belajarkan. Ani akan jadi ini. Masjid Haramain. Okey, Haramain asalnya Haramani. Contohnya qiblat. Qiblat. Kalau ada dua qiblah, Qiblataini. qiblatani, jangan. Tani. Okey. Kan ingat ini. Oh. Musliman, muslimun, muslimani, muslimuna. Muslimatu ini muslimatun, muslimatani, muslimat. Kan? Jadi qiblah, qiblatani. Dua qiblat. Kalau ada banyak qiblat itu, qiblat. Banyak, 3 dan atas. Jadi yang penting kita akan fokusinya yang ini, dua ini. Jadi kalau seperti ini ya, ayat-ayat seperti ini akan menjadi seperti yang di Quba itu atau Masjid Qiblatain itu. Masjid Masjid Qiblatain. Kan? Asalnya Qiblatani, disebabkan ada masjid ini dia menjadi Masjid Qiblatain atau kan Masjidul Qiblatain. Ataupun Masjid Haramain ini asalnya Haramani. Kan? Ustaz, what's the difference between Qiblatani and Qiblataini? Dua-dua maksudnya sama. Sama? Tapi dari segi grammar itu tata bahasa, kalau kita ikut seperti ini, babul bait, ya, contohnya bait maksudnya sama, rumah. Babul bait, pintu rumah, yang rumah ini masih maksudnya sama, tak ada ubah. Tapi dari segi tata bahasa ini, kita akan ubahkan yang nahwu ini dengan baris bawah itu. Di sini juga qiblatani atau qiblatain ini dua-dua maksudnya sama, dua qiblah. Then can you use Masjidil Qiblatani? Tak boleh. Itu grammar, tata bahasa tak boleh. Mudhaf. Seperti di sini, Ya, babul baitu tak boleh. Babul baita tak boleh. kalau tanpa masjid, kiblatan boleh lah. Ada masjid boleh. Apa? Dia jadi janun lah. Itu mudhaf ini. Is a rule. Ya. Tukar jadi rule. Jadi haramani maksudnya dua tempat haram atau suci itu. Maksudnya kena memorize. Have to just memorize. It's just a rule. Dia ada satu Rule dia, masing-masing. It's a pairing. Ya, contohnya haramani kan? Haraman dua tempat suci atau haram itu, Makkah dan Mukarramah itu. Kalau Masjid Haramain atau Imam Haramain, jadi imam seperti masjid ini dia akan jadi Haramain kan, imam. Ada kalau contohnya salah seorang imam di sana, dia akan dipanggil Imam Haramain. Haramain. Janun. Kalau ada depan dia. Atau apa, King Fahad itu yang Sultan Raja Fahad itu dipanggil Imam Haramain, Al-Haramain, Imam Al-Haramain. Maksudnya sama. Haramani, Haramain sama, tapi ini grammar di sini. Rule.
Jadi, jom. Okey ya. Selepas kita yang E kan, E semua ini. A ini. Asalnya ini al-alamun. Al-alamun. Okey. Jadi seperti yang muslimin, muslimun, muslimani, muslimuna, muslim, musliman, muslimaini, muslimina. Di sini juga al-alam, al-alamani, al-alamun, al-alaman, al-alamaini, al-alamina. Itu yang akan kita akan tulis semua. Kita pada ini boleh? Boleh. Okay. Bismillah. Al-alam atau alam, alamun, alamani, alamun. Okay. Satu alam, dua jamak, tiga dan atas. Okay. Kalau kita akan ubahkan atau dengan seperti yang tadi ada dua babul baiti, pintu rumah dan semua ini, jadi alam akan jadi alaman. Okey. Kalau ini akan dua alam, alamaini. Ini alamin. Okey, yang ini alaman, alamaini, alamin. Okey, jom kita bagi contoh. Ada buku, okey, buku kitab, ada seorang muslim. Buku Kitabul Muslim. Okey, nanti ada dua orang, dua muslim. Kitab untuk dua orang ini. Kitab yang sama contohnya jamak, ramai orang, tapi muslim. Jadi asalnya muslim kan? Muslimun. Kalau dua muslimani, ramai Muslimai. muslimun. Okey. Ini tak ada apa kita panggil, no change. Ini fix ini. Muslimun, muslimani, muslimuna. Okey. Jom, kita akan buat yang seperti tadi. Babul baiti atau sayyaratul madrasati ini. Dengan buku, bab atau buku, kitab. Kitabu. Contoh ada seorang muslim. Kitab ini rujuk kepada dia. Dia yang milik. Dia yang punya itu. Okay. Kitabul, seperti yang tadi, babul baiti kan. Di sini juga kitabul muslim. Okey. Kitab itu sebenarnya bukan untuk apa seorang sahaja, tapi dua orang yang memilikinya itu. Kitabul seperti yang qiblatain itu atau haramain itu. Di sini akan menjadi apa? Muslim, muslimain. Muslimain. Ustaz, maknanya dia ada satu kitab tapi dua orang guna. Dua orang guna. Di sini kitab yang sama itu tadi, tapi ramai yang muslimun. Jadi
kitabun muslimin. Dari bawah. Jamak. Satu kitab tapi kepunyaan ramai. Jadi di sini, ini sekarang ini jelas di sini insyaallah. Okay. Alamun. Yang bawah ni jamak. Muslimin. Muslimin. Nah ini seorang saja, jangan keliru. Ini seorang. Dua Jamak. jamak ramai. Di bawah bawah. Di bawah bawah. Okey, jom ini. Sama juga kita akan buat. Asalnya ini alamun, kan? Seperti yang tadi. Muslimun di sini juga alamun. Muslimani alamani. Muslimuna alamuna. Jadi, jom kita akan buat Rabbul satu alam sahaja, contohnya dunia ini atau akhirat di sana. Kalau kita akan buat yang seperti tadi itu, Rabb dengan kita akan tambahkan dengan kalimah Rabb. Seperti yang kitab itu. Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Kan? Seperti yang tadi. Kitabun Muslimin. Di sini juga Rabbul Alamin. Dua alam itu, dunia dan akhirat. Rabbul Alamaini. Alamaini. Sekarang jemaah amat banyak. Ini. Banyak alam itu. Sekarang Rabbul Alimina. Alamin. Dan Alimina. Rabbul Alamin. Sebenarnya Muslimin. Kita ada di sini alim. Nah, Alamin. Kalau alim nanti akan maksudnya apa? Ulama. Itu lain. Jadi Alamin. wa alamina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, faham. Faham sikit kan? Alhamdulillah. Kalau dapat idea alhamdulillah. Muslimin. Rabbil. Oh ya, tak, yang asalnya ini Rabbul ini, tapi disebabkan ada lillahi, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia ikut dengan li itu, li yang baris bawah kan itu. Nanti kita akan tulis ya. Boleh? So, the three. Number one is Satu alam. satu alam. Rabbul Dua alam. Alamin. Rabbul Alamin, satu Dua alam. alam. Contohnya dunia atau akhirat. Okey. Rabbu kepada alam ini. Okay. Alaman dua alam. Akhirat, dunia dan akhirat. Rabb kepada atau untuk dunia dan akhirat, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Seperti tadi, Muslimaini atau Qiblat Masjid Qiblataini atau Masjid atau Imamul Haramain. Alamun banyak alam-alam. Rabbul Alamin, Rabb kepada atau Rabb untuk Tuhan sekalian. Tuhan sekalian. Alam. Sebanyak alam. Jamak. Jadi dari segi yang kalau Rabb di sini tak ada kan contoh, alam dengan alimi maksudnya sama, tak ada masalahnya. Dari segi maksud pengertian perkataan ini sama saja, alam. Tapi kita ikut tata bahasa itu, kalau mudhaf nilai seperti ini, mestilah kita akan ikut yang i atau ini atau i tadi. Dapat idea sedikit? Boleh?
Boleh? Kita bagi contoh lagi. Dia ada satu, ada dua, ada jamak. Maksudnya dia boleh jadi sebelah kanan dan dia boleh jadi sebelah kiri. Tetapi it refers to the same thing. Satu, dua, ma ni, satu, ma ini. Ya. Mani, baik. Muna, mi. Ni kasrah tu yang domah kan. Ya. Tu Kasrah ini, yang maksudnya apa sebenarnya? Kalau ada satu, kasrah. Kalau ada dua, ain. Aini. Kalau ada ramai, Mi. So what's the meaning for the three? ya. Alam, alam sahaja. Satu alam. Satu alam. Ulang alamin. Dua alam. Dua alam. Dua alam. Banyak alam. Banyak Banyak. alam. Ada tiga. Ini Tuhan, Tuhan. kepada alam, kepada dunia. Tuhan kepada dunia dan akhirat. Tuhan sekalian. Tuhan pemilik alam lah. Tuhan punya alam. Kepunyaan. Tuhan punya alam. Alam kepunyaan Tuhan. Alam tu satu. Alam mi satu. Dia perkataannya sampai mim je. Lepas tu bila kat dua dia tambah ya ha. Dia ha. Tapi Tuhan Tapi ni tak ada apa-apa depan dia. Contoh Kalau ya ada Tuhan dua, alam boleh satu ikut je iaitu rule alamnya tu. dua. Ni Kalau lebih dua, pada ikut sini. Kalau tiga macam ni, lain pula rule dia. dia ada Rabbi, rule dia. Rabbi pula sebab satu ayat panjang. Dia ikut susunan. Dia tengoklah yang itu alif nun, dia tu ya nun. Tak faham. Tapi itu maksudnya yang Rabbul Alamin Kepunyaan. Tuhan Dua alam. Alam kepunyaan alam Tuhan. yang banyak lah. Mim. Mula satu alam, itu dua alam, tiga okey. alam. Tuhan satu alam, Tuhan dua alam, Tuhan Okey, bismillah. Kenapa itu alhamdulillah kita belajar ini kan? Alhamdulillah maksudnya Segala puji. segala kita faham ini boleh? Boleh. Segala puji-pujian kan. Tapi kita belajar dalam terjemahan mereka tambahkan dengan segala itu atau tafsir dalam bahasa lain juga mereka tambahkan dengan segala. Tapi segala dalam suratul Fatihah ayat pertama ini tak ada. Segala puji-puji tak ada sebenarnya. Alhamdulillah itu maksudnya puji-pujian, itu je. Tak ada segala. Yani perkataan segala itu ini kan kalau kita rujuk tafsir Allahumma salli ala Muhammad tahun 60-an yang ini. Tengok mereka tulis segala puji tertentu. Tertentu. Mereka tambahkan tertentu juga. Makrifah. Aha. Mereka ini tambahkan tertentu juga. Asalnya ini tiada sebenarnya. Alhamdulillah itu puji-pujian. Di sini juga kan, macam mana mereka terjemahkan? Segala puji. Di mana segala itu? Jadi adakah ulama kita mereka silap? Ya, bukan. Tapi gimana datang ini? Jadi minggu lepas kan kita belajar ini segala atau tertentu ini, masya Allah mereka tambahkan itu. Segala atau tertentu ini datang daripada al ini. Makrifah. Al ini maksudnya apa? Tentu makrifah. Spesifik. 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 Ma'rifah. Makrifah tu Spesifik ya? Makrifah. Spesifik. Bahasa Arab makrifah. Bahasa Melayu tertentu. Kan seperti dalam bahasa Inggeris kalau kita sebut yang the ini, Perkataan the itu spesifik ya. jadi no more discussion. Itu sahaja. Yang The kan buku- yang ini. Buku Yes. itu. Only this Buku one. tertentu. Tertentu. Jadi ini maksudnya apa? Sepatutnya, seharusnya, selayaknya, sewajibnya. Sebenarnya semua puji-pujian
daripada semua makhluk ini, sama ada manusia, jin, haiwan, binatang, pokok-pokok, semua puji-pujian hanyalah tertentu bagi Allah sahaja. Sebab apa? Sebab yang spesifik. Allah, alhamdulillah. Boleh, jom, yallah kita ini banyak-banyak lagi. Kita akan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, boleh kita potong ini? Bismillah. Boleh. Okay, bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua kalimah ini daripada rahimah. 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 Sama je sebetulnya. Rahimah, rahimah. Maksudnya merahmati, kasih sayang, kan? Sayang dan banyak lagi. Tapi yang pertama kerahmatan, merahmati. Apa perbezaannya di sini? Ini yang sedikit ada perbezaan di sini. Asalnya tulisannya ini dengan alif nun ini, alif nun, okey, alif nun. Di sini ada ya kan? Jadi dalam terjemahan atau tafsir-tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu, apabila mereka tulis maha itu, maha, yang perkataan maha ini, okey, datang daripada alif atau ya itu. Okey, a atau i. Kita bagi contoh seperti yang Rahman ada di sini alif atau Rahim yang ada i ini. Contohnya Karim, Al-Karim, apa maksudnya? Yang mulia. Yang mulia, yang atau maha mulia, kan? Yang Contohnya Al-Aziz, Yang Maha- maha perkasa. maha perkasa itu. Jadi semua yang atau maha itu datang daripada alif atau ya. Ini salah satu dipanggil ilmu mubalaghah. Yani sifat yang terlalu banyak atau perbuatan itu terlalu banyak, excessively, melampau batas, banyak diulangi itu. Contohnya yang yang sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak. Allah tidak berpenghujung, Allah never ending itu. Ar-Rahim atau Rahim itu. Semua sifat sebenarnya, contohnya saya lapar. Apa itu? Saya lapar. Ai hungry. Ha? Saya lapar, bahasa Arab. Oh, bahasa apa? Ya. Alamak, lupa. Oh, Masya Allah, tak ada orang lapar. Lupa. Atau saya dahaga. Atau saya penat. Bukan. Masyhur itu. Masyhur sibuk. Lupa lah. Ha? Tak banat. Saya macam mengantuk. Jom, mengantuk. Na'san. Naksan. Na'san. Ini mengantuk. Kalau saya penat, letih, ta'ban. Taban. Ni Ta'ban. Kalau apa? Dahaga. Nah, ini Tadi apa? atshan. Lapar? Jaw'an. Jangan. Kalau seorang marah, marah. Tak dok. Ghadban. Kalau seorang malas,
Keslan, kan? Ingat? Kasar. Kesal. Keslan. Dan ada banyak lagi. Jadi ada salah satu cara untuk memberi sifat, menyifatkan orang dengan alif nun ini. Alif nun. Alif nun. Tengok, sebenarnya mengatuk itu, dan fi'il, kata kerja mengatuk itu na'asa. Na'as. Sifat atau kata kerja macam keadaan, hal keadaan letih itu ta'ab. Yang kalau saya contohnya hal keadaan dahaga itu atsh. Jawa' atau ju'. Kan ayat itu sebelum inna lillahi wa inna wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i, itu sebenarnya ju'i, lapar atau kelaparan itu ju'. Ghadiballahu alaihim, kan ada ayat, banyak ayat itu. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum, kan? Ghadiba, marah. Kasal, Lazy. kasal. Jadi salah satu cara dalam bahasa Arab, salah satu caranya bentuk sifat itu dengan alif nun. Sifat. Ini jadi sifat. Jadi, jom kita tengok di sini. Asalnya Jadi kesifat. rahimah di sini. Rahimah, ada tambahan di sini alif nun, sifat rahmat itu. Maka alif tu Ustaz tak letak. Itu ejaan mushaf Madinah tiada. Jadi ada. Tulisan. Tulisan. Ada. Yang ni Atas tu ada. alif satu. Alif. Ustaz tak Boleh letak. panjang alif. Okey. Nah, Maka kalau Apa Ustaz? Tadi you said Alif menentukan nun. sifat. oh, sifat. Alif nun. sifat. Dia kata lebih kira dia. Tambah alif ni ada sifat. Jadi pun tak faham. Contoh. Kita nak baca je kan. Jadi sifat lah. Ustaz, the alif is missing. Hmm? The alif is missing at Yalah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, Ustaz, ini Saya ustaz punya mushaf. kalau kita rujuk kamus bahasa Arab atau Google Translate contohnya, atau kita akan tulis sesuatu, contohnya buku-buku agama bahasa Arab, mereka akan tulis Rahman macam ini Lim alif nun. atau Rahman. Tapi dalam mushaf Tak, Ar-Rahman alif memang tak. tak ada alif. Memang tak ada alif. Yang ini Dalam mushaf tiada. dia ada Mushaf Mungkin mungkin alif satu. mungkin mushaf Turki, mushaf Tulisan. Ada sifat juga. Dia sama tapi tulisan tu bentuk, Tapi ada Quran benda lain. ha. Yang dia bawa Quran. Dia semua ada makna. bagi saya. Makna dia sama. Is it because Rasam Usmani? Ya, Rasul Madinah. Okay. Kita pakai Usman ni sebab tu kita ada tanda atas. Alif atas. Usman ni tulisan. Tulisan dia banyak. Dia kena tukar kat sini. Kita nak Okey. Itu salah satu caranya. Rahman ini kan alif nun. Ada satu cara lagi. Contohnya karuma. Apa maksudnya karuma? Karim. Karim, ikram. Mulia. Karuma asalnya ini. Nama anak dia. Kalau kita nak sifatkan seorang dengan Besarkan. sifat mulia itu, okay, kita akan tambahkan ya ini. Karim. Yang mulia. Contohnya ada seorang atau yang sifat syarafah, syarifah kan ada nama syarifah. Syarafah apa maksudnya? Mulia. Mulia. Dia Izzah, seperti yang perkasa dia sesuatu. Jadi seorang itu
akan dipanggil Syarif. So Itu Syarifah. nama dia Ya, Syarif. dia muannas. Perempuan Syarifah. Syarifah. Karim Syarif. akan jadi Karimah. Seorang contohnya sifatnya sangat lembut. Kalau sifatnya sangat lembut, dia akan dipanggil, atau sifat itu latafa. Yang lebih. Ya Latif. Itu jadi Maksudnya? Latif. Maksudnya Yang lembut. yang Lembut. lembut. Ya. Yang lembut. Oi, our friend. Yang lemah lembut. Yang lemah lembut. Latif. kalau seorang Baris tu Ustaz Latif. sifatnya Latif. Kalimah. Baris bawah. Halimah. Oh, Latif. Latif. Halimah ini juga sifat lembut, tapi ini lebih Dia kepada hadus lagi. ramah. Ini saya rasa sifat ramah. Kalau tak silap. Ini orang ini dia sangat apa kita panggil halim. Seperti halim. Contohnya Utsman radhiyallahu anhu, Utsman khalifah ketiga, sifatnya halim. Okey, jadi salah satu caranya dengan huruf ya ini. Contohnya Siddiq itu sadaqa, asalnya sadaqa ini atau saddaqa. Tak, sadaqa maksudnya sadaqallahul azim, kan itu sadaqa. Benar. Kalau saddaqa Membenarkan. itu sadaqa. Itu sadaqa. Membenarkan. Saddaqa maksudnya Membenarkan. membenarkan, tapi ada maksud lagi di sini. Yani kebenaran daripada dia sangat very confident. Keyakinan dia lebih daripada sadaqah. Kalau sadaqah, contohnya saya kata sadaqtuka. Sadaqtuka, saya percaya kamu. Kalimah. Kalau saya akan kata sadaqtuka, maksudnya saya memang no doubt, tak ada ragu. Jadi sadaqah ini, kalau kita akan sifatkan seorang Satik. Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, yani kan dia kisah yang apa dengan Rasulullah Benar. sallallahu alaihi wasallam itu kan dia dipanggil sifatnya As-Siddiq. Maha benar. Jadi salah satu caranya dengan ya ini. Yang maha. Ya. Kalau kita nampak tu kita boleh faham itu sifat. Kan? Nampak ya ke alif. Betul, tapi ini Yang maha. ini penting. Tinggi. Tapi yang Rahman ini dalam kategori isim dan sifat. Baik. Isim dan sifat. Ya. Kata nama Ini dan- juga isim dan sifat, tapi ini sebaik sahaja daripada nama Allah itu, nama kedua ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa nama Ar-Rahman ini dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada tempat atau tiada riwayat yang seperti ini. Rahmanun, ini tak ada. Atau Rahmanin, tak ada. Atau Rahmanan, memang tak ada. Tapi Rahim ada. Kan? Wa kana Allahu ghafuran rahima. Innahu huwal ghafurur rahim. Ghafurun rahim. Rahimun ada. Tapi Ar-Rahman tiada. Ini semuanya tak ada. Semua ini tak ada. Jadi dalam seluruh Al-Quran ini dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya ada al ini. Ini maksudnya apa? Sifat rahmaniyah itu hanyalah bagi Allah sahaja. Okey, seorang tidak boleh diberi nama tanpa abdu itu.
atau kita tidak boleh sifatkan seorang, no description, sifatkan orang hadza rajulun rahmanun, sifat dia orang rahman, tak boleh, langsung tak boleh. Tapi yang ini boleh, hadza rajulun rahimun, contohnya orang ini dia seorang merahmati, kasih sayang, menyayangi sama dia. Jadi isim atau sifat Rahman ini kepada Allah sahaja, hanya Allah. Tapi Rahim ini boleh. Okey. Yang ketiga, ini penting tengok ini. Ar-Rahmanir Rahim. Biasanya dalam bahasa Arab atau Al-Quran ini kan, biasanya ada huruf waw ini. Terima kasih. Kan selalunya ada waw itu dan Rahman dan Rahim. Kalau kita ikut Ar-Rahman War-Rahim, waw di sini tak ada. Jadi ini maksudnya apa? Semua nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau Rahman dengan Rahim, sifat dua sifat ini seolah-olahnya sama je. Tapi dari segi perbuatan itu lain sekali. Jom kita akan memahami perkara ini. Ini sangat penting. Sebab kadang-kadang kita akan keliru. Sebenarnya Ar-Rahman ini, maudhu' di perkara ini sifat-sifat Al-Jalaliyah. Jalal. Apa maksudnya Jalal? Allah Jalla Jalaluhu. Kadang-kadang khatib dia baca Malikna al-Mu'azzam Jalalin dia baca. Jadi Jalal apa maksudnya? Jalla Jalaluhu. Ingat kan? Zul Jalali wal Ikram. Ada 99 nama itu. Zul Jalali wal Ikram. Jalal apa maksudnya? Ini. Jadi sifat Rahmaniyah ini lebih kepada Al-Jalaliyah. Sifat-sifat keagungan, azim, besar, agung. Okay. Kalau sifat Rahimiyah ini lebih kepada sifat Jamaliyah, jamal, jamil, seperti lembut. Okay. Jadi ini maksudnya apa? Semua sifat-sifat yang seperti Al-Aziz, Al-Qahhar, Al-Muntaqim, Al-Dar dan sebagainya di bawah Ar-Rahman kategori ini. Kalau seperti yang tadi, Latif, Hannan, Mannan, Karim, Rahim, semuanya dalam sifat Ar-Rahmaniyah itu, sifat-sifat jamal itu. Yani sifat kasih sayang atau sifat kelembutan ada di bawah kategori yang ini. Okay. Ar-Rahman ini sangat penting. Selepas sifat Ar-Rahman ini kita akan ingat Ar-Razzaq. Okay. Kenapa kita sebut Ar-Razzaq di sini? Apa maksudnya Ar-Razzaq? Rezeki. Innahu huwa Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Ar-Razzaq yang maha pemberi atau memberi rezeki. Dalam kategori Ar-Rahmaniyah ini atau di bawah naungan sifat kategori Rahmaniyah ini ada Ar-Razzaq ini. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada semua makhluk ini tanpa membezakan. Itu yang penting. Nikmat karunia ini akan diberi kepada semua makhluk ini, sama ada manusia, haiwan, binatang, jin semua, atau seorang muslim, ghairi muslim, semua itu dia akan dapat itu. Tiada nikmat yang akan diberi hanyalah untuk orang muslim ta'ala. Okay. Jadi sifat Ar-Rahmaniyah ini, inilah sebabnya, salah satu sebabnya berdasarkan riwayat-riwayat itu ulama kita katanya apa? Sifat Rahmaniyah ini dunia dan akhirat. Sifat Rahimiyah ini dunia dan akhirat. Tapi di akhirat sifat ini atau tajalli keterselahan itu, tajalli Rahimiyah ini untuk orang-orang beriman sahaja, muslim. Ar-Rahim.
Boleh? Kita pada ini boleh ke? Ustaz, sudah situ saya ambil gambar semua. Okey. Okey. Rais contohnya yang tadi saya lupa nak tulis itu. Ras kan, ras. Kepala. Kepala. Kalau seorang kepala kita, Rasul. Ikut. kepala kita, ketua kita. Eh. Kalau kepala, ras. Raksun atau ras. Raksun, ini kepala. Kalau seorang kepala kita, yang ketua kita, pengurusi kita dan semua itu, siapa itu? Rais. Ingat? Ya, rais. Jadi tengoklah seperti tadi itu, karuma, syarufa semua ini, atau di sini latifah semua. Jadi ras, ras. Rais yatim kan? Rais yatim saya jumpa dengan dia banyak. Masa dia di apa? Presiden Ketua. Ya saya ada rais yatim sudah habiskan. Nanti saya akan cerita. Dekat Indonesia dipanggil kepala kota. Ya, kalau Ketua kota lah. Ketua. Rais ketua. Kita dah tu bandar tu kepala kota. Kepala kota. Jadi, jom sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, okay. Kenapa tadi kita belajar kan? Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Rabbu. Tapi dalam suratul Fatihah ada Rabbil Alamin. Kenapa ini? Ini bermula daripada li. Jadi yang li ini apa fungsinya itu? Membaris bawahkan. Membaris bawahkan itu kalimah berikutnya. Jadi lillahi, yang li ini lillahi Rabbil Alamin. Sebab tu dia pada bawah. Alamin. Asal dia pada atas. Pada depan. Min. Kemudian kita Li apa? tu jadi- Sambung lagi. Ar-Rahman. Ni apa? Kita sebenarnya sambung lagi Maliki kan? Ini minggu depan. Jalan, bukan. Okey. Jadi Rabbi Alamin. Ar-Rahman. Ni Rahim. Maliki. Masih lagi ini. Okey. Semua ini disebabkan li itu. Lillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Kalau tak ada li di sini, kita akan baca ini Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Tapi li ini masih dia Boleh bawahkan semua. garis bawahkan semuanya. Okey ya, insyaAllah. Okey, ini hukum tajwid. Ra ini apa ini? Tebal apa atau nipis? Tebal. Tapi. Ha? Ini apa ini? Atau ini? Tebal. Nipis. Ini nipis atau tebal? Nipis. Nipis. Di bawah ni. Nipis kan? Pada atas sebab. Bawah, baris bawah. Nipis. Pasti. Pasti. Tebal kan? Contohnya Oh, surat, sebab dia ada tu, dia jadi lembut. Baris bawah. kalau surat apa basmalah ini, basmalah
Ra ini tebal atau nipis? Tebal. 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 Ha? Tebal. Ada parti pembangkang atau astagfirullah. Nanti malam ini ada kelas tajwid kan? Ustaz sakit. Ya, tanya Ustaz tak datang. Tak ada kelas. Minggu depan tadi ni. InsyaAllah. Hukum ra itu basmalah atau yang surat Al-Fatihah ini apa tebal atau nipis? Okey. Jadi kita akan buat contohnya tarqiq atau tafkhim. Bacaannya contohnya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Ataupun di sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb dia kena atau kuat. Rabbil Alamin. Ar-Rahman ini Ar-Rahman atau Ar-Rahman. Tebal. Nanti Semua tebal. tebal. Alhamdulillah. Semua tebal. Bismillah. Ayat Cuma masalahnya di sini ini yang kita contohnya kita fokus yang ini bukan kelas tajwid ya Rabbi alamin. Ustaz Zaki akan marah dengan kita. Ini disebabkan kita ada i kan ini. Okey. Orang contoh biasa ni, ini kebiasaannya, ini lahnul khafi kalau ini orang dia fokus yang ra ini akan jadi tebal kan. Jadi dia lupa huruf hi ini atau ni ini sebenarnya nipis. Jadi masa dia bacaan ini atau yang ini, dia tebalkan hi dengan ni ini. Dia tak perasan itu bacaannya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ni ini akan jadi ni atau nu. Dia sebab dia nak fikirkan yang ra ini Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Jadi mudah bacaannya macam mana itu kita buka luaskan itu. Jadi ini senyum je. Senyum di sini. Senyum lebar itu. Ini lebar. Lebar atau Lebar. Salah tajwid Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Okey. Ya Allah, astagfirullah. Nanti jangan Ustaz akan marah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Astaghfirullah min jami'i dhunubi wal khataaya wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa shafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.